Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil pada ADK Media ADK Asyairah, yang pertama sekali ingin minta maaf kerana memberikan link pada agak lewat dia. Dan hari ini kita bertemu lagi pada program kita bedah buku, iaitu selingan buku yang bertajuk Peta Ilmu dan Peta Amal yang ditulis oleh ahli panel kita pada hari ini, iaitu Ustaz Zainal Abidin Abdul Halim. Jadi sedikit latar belakang tentang ahli panel kita pada pagi ini. Nama yang diberikan adalah Zainal Abidin bin Abdul Halim. Beliau merupakan graduan Master Usuluddin daripada Universiti Abdul Malik Saadi, Morocco. Jadi sedikit peraturan ataupun peringatan supaya sesi kita pemula pada pagi ini yang seperti telah dinyatakan di grup Telegram kami. Yang pertama sekali, rakaman akan disediakan bagi mereka yang tidak menghadiri ataupun mempunyai masalah connection dan keluar pada Google Meet pada pagi ini. Kami mohon supaya tidak mengganggu majlis dan menutup kedua-dua mikrofon dan kamera jika boleh agar tidak mengganggu aliran majlis. Yang ketiga, tidak menekan butang present now supaya tidak mengganggu presentation yang sedang dikawal oleh ADK Media. Dan terakhir sekali, sesi soal dan jawab akan dibuka di hujung majlis ini selama 30 minit dan akan tamat awal jika tiada soalan yang akan ditanya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memberikan laluan kepada ahli panel kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih bagi kita nikmat iman, nikmat Islam, masih bagi kita kesempatan untuk kita bertaubat, untuk kita mengaji pada pagi ini, masih bagi kita kesempatan untuk kita hidup di bulan Ramadan dan untuk kita menimba ilmu, untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Perbahasan kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan peta ilmu dan peta amal. Sebelum mula tu kita akan saya ingatkan bahawasanya kita mungkin tak akan sempat lah untuk bincangkan kitab ni dari awal sampai habis. Maksudnya peta ilmu dan peta amal tu satu tajuk yang besar kalau kita nak bahas dalam tempoh sejam daripada awal sampai habis. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus berkenaan dengan peta ilmu dulu. Okay, kemudian barulah kita masuk ke peta amal. Secara ringkasnya saya ada sebut di muqaddimah, kalau boleh tengok di muka surat seterusnya di bahagian muqaddimah muka surat 1. Di situ saya menyebutkan tujuan penulisan ini. Kenapa kitab ini ditulis? Apa tujuan dia? Di situ saya sebut ianya agar penuntut ilmu tidak berada dalam keheranan dan kebingungan kerana dihantui persoalan-persoalan. Apakah tujuan utama kepentingan menuntut ilmu? Apakah pula tujuan yang dikehendaki daripada setiap ilmu yang dipelajari? Apakah ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu? Dan bagaimanakah hubung kait antara ilmu-ilmu tersebut? Kerana benda yang sama yang saya lalui bila kita banyak mengaji, bukanlah kata saya banyak mengaji, maknanya bila kita mengaji, kita sampai satu ketika, apa guna aku mengaji benda ni? Betul tak? Apa guna kita mengaji benda ni sampai ke hujung? So, apa yang dapat tujuan daripada ilmu tersebut? Apa yang kita nak daripada ilmu tersebut? Di mana kepentingan ilmu tersebut? Jadi benda ni yang cuba dirungkaikan, cuba untuk saya jawab secara tak langsung di dalam penulisan ini. Okay. Dan kita tengok banyak ulama Islam yang dah menghuraikan berkenaan dengan peta ilmu ini, susunan martabat ilmu, hubung kait antara ilmu, darjat-darjat ilmu ini. Okay. Dah banyak ulama yang menulis berkenaan topik ini, antaranya adalah Imam Al-Farabi dalam kitab Ihsa'ul Ulum. Kitab beliau Ihsa'ul Ulum itu menerangkan berkenaan dengan susunan martabat ilmu. Begitu juga Mafatihul Ulum yang dikarang oleh Al-Khawarizmi. Tengok muka surat seterusnya tu. Risalah Maratibil Ulum karangan Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Ini antara yang menarik kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan susunan martabat ilmu, khususnya ilmu syariah sahaja.
Saya nasihatkan, saya sarankan untuk kita baca risalah Maratibul Ulum. Ni tak tebal, dalam 5 muka macam tu saja. Tapi amat menarik kerana dia khusus untuk membincangkan martabat ilmu-ilmu syariat oleh Imam Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang mengarang di dalam tajuk ini. Antaranya adalah Al-Hakim Ibn Al-Akfani. Dan beliau inilah yang jadi sumber penulisan buku ini. Bahagian pertama, bahagian peta ilmu itu saya ambil daripada penulisan Ibn Al-Akfani. Tajuk kitab dia bertajuk Irsyadul Qasid ila Asnal Maqasid. Kenapa dia ambil buku dia? Kerana buku Ibn Al-Akfani ini adalah ringkasan daripada karya Ihsul Ulum Imam Al-Farabi. Yang mana Ihsul Ulum ini nanti akan diikut oleh para filsuf, para ahli falsafah, para hukama dan ulama-ulama yang datang setelahnya akan mengikut gaya penulisan Imam Al-Farabi dalam mengklasifikasikan ilmu. Jadi kitab dia tu cantik dah kerana dia seolah-olah dia meringkaskan kitab Ihsaul Ulum. Di samping itu dia juga tambah perkara lain. Dia tambah cara belajar, cara mengajar itu ditambah. Kita akan tengok di hujung sekali perbahasan dalam bahagian peta ilmu ini kita akan masuk ke bahagian tersebut. Itu antara bahagian yang penting yang tak patut untuk kita ambil ringan kerana di situ mengajar kita cara untuk kita mengaji, cara mengaji dan cara mengajar yang betul supaya nampak hasil daripada apa yang kita mengaji tersebut. Bahagian ini juga saya ada menyebut di bahagian muqaddimah, saya ada menyebut tentang peta ilmu melalui kacamata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga tidak mengabaikan perbahasan ini. Beliau telah mengemukakan pandangannya yang tersendiri dalam topik pembahagian ilmu. Di mana dia sebut ini? Imam Al-Ghazali sebut perkara ini di dalam kitab dia yang bertajuk Jawahirul Quran. Dalam Jawahirul Quran dia ada menyebut tentang klasifikasi ilmu. Begitu juga dalam Ihya Ulumuddin pun dia ada sentuh. Di muqaddimah Ihya Ulumuddin dia bahagikan ilmu kepada dua bahagian. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ilmu ini ada satu bahagian yang kita mengaji untuk kita tahu sahaja. Maksudnya memang tujuan mengaji itu adalah untuk kita mengetahui perkara tersebut. Tak lebih daripada itu. Ada sebahagian lagi yang kita mengaji untuk kita tahu dan juga untuk kita beramal. Jadi ada dua pembahagian ilmu di situ. Yang mengaji dan beramal ini disebut sebagai ilmu muamalah. Apa yang kita mengaji dan juga untuk kita beramal. Itu termasuk dalam ilmu muamalah. Fiqh kita mengaji untuk kita beramal. Tasawuf kita mengaji dan untuk beramal. Macam tu. Tapi ada satu bahagian yang kita mengaji, dia bukanlah dalam bentuk amalan natijahnya. Tapi natijahnya adalah dalam bentuk pengetahuan itu sendiri. Mengaji untuk kita tahu. Apa dia? Ilmu berkenaan dengan hakikat zat. Berkenaan dengan hakikat sifat. Berkenaan dengan hakikat af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ilmu yang kita mengaji adalah untuk kita tahu. Jadi ilmu ini yang mengaji untuk tahu ini disebut sebagai ilmu mukasyafah. Manakala yang mengaji untuk beramal disebut sebagai ilmu muamalah. Dan ilmu mukasyafah itu lebih tinggi daripada ilmu muamalah. Dan apa yang Imam Al-Ghazali sebutkan dalam Ihya Ulumuddin daripada awal kitab sampailah ke hujung kitab, itu semua adalah ilmu muamalah kata beliau. Yang dibahaskan dalam Ihya Ulumuddin hanyalah ilmu muamalah. Maksudnya apa yang kita mengaji dalam itu adalah untuk kita tahu dan kita beramal dengan perkara tersebut. Maksudnya kalaulah kita mengaji perkara tersebut, kita baca Ihya Ulumuddin contohnya. Kita baca kitab-kitab tasawuf contohnya. Tetapi kita mengaji, kita baca hanya untuk kita tahu, hanya untuk kita sebut dekat orang, bukan untuk kita beramal. Kita tak mencapai matlamat ilmu tersebut. Kita telah menzalimi ilmu tersebut. Kita meletakkan ilmu tersebut tidak pada tempatnya. Itu makna zalim. Sekarang kita dah zalim ilmu tersebut. Ilmu tersebut untuk dipelajari dan untuk diamalkan. Tapi kita tak mengamalkan dia. Maka kita telah zalim terhadap ilmu tersebut. Berbeza dengan ilmu mukasyafah yang untuk mengaji dan juga untuk hanya semata-mata untuk diketahui. Dan ilmu muamalah inilah jalan untuk menuju ke mukasyafah. Seseorang itu tidak akan dapat mengetahui berkenaan dengan hakikat zat, hakikat sifat dan hakikat af'al. Melainkan kalaulah dia beramal dengan ilmu yang diketahui. Beramal dengan ilmu muamalah tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali lanjutkan lagi penerangan tersebut dalam Kitabul Ilm. Dan di dalam Jawahirul Quran pula kita akan tengok macam mana Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada 3 peringkat. Ada 3 jenis ilmu. Dan setiap peringkat ni bawahnya ada banyak lagi peringkat. Maksudnya ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ada berapa peringkat. Peringkat yang kedua pula ada berapa peringkat. Dan peringkat ketiga ada 2 peringkat. Okey.
Dan dia mengatakan ini adalah jawahirul Quran wa duraruh. Permata-permata Al-Quran dan mutiara-mutiaranya. Ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Beliau kumpulkan, beliau buat perumpamaan ilmu yang ada dalam Al-Quran ni umpama satu buah yang ada kulit, dalamnya ada isi, dalamnya lagi ada biji. So ada 3 peringkat di situ. Ada kulit, ada isi dan ada biji. Ilmu yang duduk di peringkat kulit ini apa? Ilmu ini yang pertama sekali adalah ilmu makhraj huruf. Bila kita baca Al-Quran, itu pertama yang kita mengaji. Ingat tak, waktu kita kecil itu benda pertama yang kita mengaji adalah kita mengaji tajwid makhraj huruf. Itu adalah langkah yang pertama dalam kita nak meniti peringkat-peringkat ilmu Al-Quran. Kita mengenal makhraj huruf. Kemudian setelah kita tahu makhraj huruf, naik ke peringkat yang kedua adalah mengetahui mufradatul Quran, lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Disebut sebagai ilmu lughatil Quran, ilmu lughah Al-Quran. Perkataan-perkataan Arab yang ada dalam Al-Quran itu. Boleh jadi kita setakat tadi saja. Nampak tak apa yang berlaku kalau kita hanya break sekadar tahu makhraj, boleh baca tajwid tapi kita tak naik ke peringkat seterusnya. Maksudnya dalam ilmu Al-Quran tu yang kita hanya dapat adalah kulit luar dia. Kulit yang paling luar iaitu bahagian makhraj huruf tersebut. Naik peringkat seterusnya adalah perkataan Al-Quran, lughatul Quran. Dalam lagi adalah i'rabul Quran, ilmu nahwu. Jadi mula dengan makhraj, betulkan bacaan. Kemudian masuk ke mufradatul Quran, istilah-istilah lafaz-lafaz dalam Al-Quran, bahasa Arab tersebut. Kemudian i'rabul Quran, ilmu nahwu di peringkat yang ketiga. Nahwu macam mana bacaan-bacaannya. Kemudian masuk ilmu qiraat dan yang paling dalam sekali adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu adalah kulit yang paling dalam daripada bahagian kulit daripada ilmu Al-Quran. So itu baru bahagian pertama. Daripada yang paling luar makhraj sampai kepada tafsir. Itu baru yang pertama. Maksudnya kalau kita kuasai semua sampai ke tafsir, kita baru menguasai bahagian luar daripada ilmu Al-Quran. Bahagian kulit luar daripada ilmu Al-Quran. Tapi bukanlah bererti tidak ada nilai. Tapi nak menunjukkan bahawasanya ilmu yang ada setelahnya itu lagi tinggi lagi daripada ilmu tafsir. Yang ada setelahnya itu lagi tinggi nilainya. Kalau kita nak sampai ke tafsir pun susah dah. Lughatul Quran, mufradatul Quran pun kita dah susah. Apatah lagi kita nak sampai ke tafsir. Apatah lagi kita nak masuk ke isi Al-Quran dan nak sampai ke biji daripada buah Al-Quran tersebut. Kemudian yang tergolong dalam ilmu isi Al-Quran itu, ilmu isi itu ada 3. Yang pertama ilmu qasasil Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah tentang orang yang baik, kisah tentang orang yang jahat, kisah para anbiya, kisah musuh-musuh para anbiya. Kisah orang yang mendapat kebahagiaan, kisah orang yang mendapat kecelakaan. Ilmu qasasil Quran, kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran. Naik peringkat seterusnya adalah ilmu hujah melawan golongan kafir. Ataupun disebut sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam itu lebih tinggi daripada ilmu qasas. Ilmu qasas, ilmu kisah-kisah, naik lebih tinggi adalah ilmu kalam. Di sini menunjukkan ketinggian darjah ilmu kalam tersebut. Macam mana nak melawan golongan-golongan kafir, golongan-golongan bid'ah. Dan ilmu ini dia mempunyai satu alat, iaitu ilmu logik ataupun ilmu mantiq. Okey. Kemudian naik lagi level yang lebih dalam lagi adalah ilmu fiqh. Bezanya antara ilmu kalam dengan ilmu fiqh disebut oleh Imam Al-Ghazali, ilmu fiqh itu lebih besar manfaatnya. Ilmu fiqh itu lebih besar manfaatnya. Tetapi ilmu kalam itu lebih tinggi keperluannya. Maknanya ilmu fiqh lebih umum. Kan? Ilmu fiqh itu lebih umum. Dia itu sakit kah, tak sakit kah? Dia duduk di dalam golongan ahli bid'ah ke? Maknanya berdepan dengan ahli bid'ah ke? Ataupun tak berdepan dengan ahli bid'ah? Dia tetap perlu kepada ilmu fiqh. Nak mengaji, nak bersolat, nak puasa, nak beribadat. Dia perlu kepada ilmu fiqh. Berbeza dengan ilmu kalam. Diperlukan ketika mana akidah itu diganggu oleh golongan kafir ataupun golongan ahli bid'ah. Maka waktu itu baru ada keperluan kepada ilmu kalam. Jadi mengikut pada umum keperluan, ilmu fiqh lebih umum. Sebab itu dia duduk tempat yang lebih tinggi. Tetapi mengikut kepada kuatnya keperluannya ataupun bahasa Imam Al-Ghazali, tinggi keperluan dia. Yang tadi lebih umum. Tapi yang lebih tinggi keperluan adalah ilmu akidah ataupun ilmu kalam tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga manusia daripada terjerumus ke
golongan yang sesat. Masuk kepada golongan yang sesat, masuk kepada golongan ahli bid'ah ataupun masuk dalam golongan yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah peringkat yang kedua daripada ilmu Al-Quran. Dan peringkat yang terakhir, yang paling tinggi, yang disebut sebagai ilmu biji pula, ada dua peringkat. Peringkat rendah adalah ilmu menempuh jalan suluk, iaitu ilmu penyucian jiwa dan penghiasan rohani. Ilmu ini dimuatkan dalam karya Ihya Ulumuddin. Manakala peringkat tinggi pula adalah ilmu berkenaan zat Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya, serta ilmu akhirat. Jadi peringkat yang kedua ini sebenarnya dua-duanya adalah ilmu tasawuf. Dua-dua adalah ilmu tasawuf sebenarnya. Cuma yang pertama adalah muamalah dan yang kedua adalah mukasyafah. Yang Imam Al-Ghazali sebut tadi di dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam Jawahirul Quran, kitab Jawahirul Quran, dia kata ilmu tu duduk di peringkat yang tinggi. Maksudnya Ihya Ulumuddin tu itu peringkat tinggi tu. Yang pertama, ilmu menempuh jalan suluk. Yang ni saya dah huraikan lanjut dalam pembentangan sebelum ni. Pembentangan berkenaan dengan konsep tasawuf Imam Al-Ghazali. Okey. Ilmu menempuh jalan suluk, ilmu penyucian jiwa dan penghiasan rohani. Itu bahagian yang pertama, iaitu bahagian ilmu muamalah yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin. Manakala yang kedua adalah hakikat zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Itu bahagian yang lebih tinggi. Hakikat akhirat. Macam mana? Cerita tentang hakikat akhirat. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati manusia. Benda ni termasuk dalam ilmu mukasyafah, bahagian yang terakhir, ilmu yang paling tinggi sekali. Dan ilmu yang terakhir ni Imam Al-Ghazali tidak sebut secara jelas. Penulisannya pun beliau ada tulis beberapa buah kitab, tetapi ditulis dengan penuh rahsia. Tak semua orang mampu untuk sampai ke tahap ini. Kerana apa? Kerana untuk memahami ilmu mukasyafah, dia perlu lalu daripada bawah tadi, daripada ilmu makhraj sampailah ilmu muamalah. Dia kena kuasai semuanya sekali. Barulah dia boleh masuk ke dalam jalan mukasyafah. Kalaulah dia terus masuk ke dalam mukasyafah, apa yang akan jadi? Ilmu tersebut akan memberi mudarat kepada dia. Sebab tu boleh lahir golongan batiniyah, golongan-golongan sesat yang mendakwa kata mengikut ahli tasawuf, tapi tak ada pengamalan syariat. Mengaku bertasawuf tapi tidak bersyariat. Kerana apa? Kerana dia terus lompat nak cuba naik yang paling tinggi. Boleh jadi ilmu yang terakhir ini adalah ilmu mukasyafah yang dinyatakan oleh beliau di bahagian muqaddimah kitab Ihya itu tadi. Ilmu ini jugalah yang dinamakan sebagai ilmu ilahi ataupun ilmu ilahiyat di sisi ahli falsafah. Ilmu ilahiyat ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai metafizik. Metafizik itu bahagian yang paling tinggi dah, ilmu berkenaan dengan ketuhanan. Okey. Beginilah pemetaan ilmu-ilmu Al-Quran, okey, yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kita takkan hurai lebih lanjut berkenaan hal ini. Saya dah sebut dah dalam pembentangan konsep tasawuf itu. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat boleh dengar daripada situ. Di bawah ARG ada rakamannya. Itu untuk pembahagian ilmu di sisi Imam Al-Ghazali. Okey. Di mana pula letak kepentingan ilmu? Kita dah tengok perbahasan ilmu. Sekarang kita tengok pula kepentingan ilmu secara umumnya. Ilmu secara umumnya, tak kisah apa-apa ilmu. Bila dinamakan ilmu, maka ia adalah perkara yang bernilai. Ia adalah perkara yang bernilai di sisi ulama Islam. Di sisi Islam, ilmu itu adalah perkara yang mulia. Macam mana bentuk pun ilmu tersebut, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang mulia. Jika melihat kepada diri ilmu tersebut, kalau kita tengok ilmu itu sebagai suatu ilmu, maka dia adalah mulia. Tanpa melihat penyalahgunaan ilmu. Orang salah guna ilmu. Orang cuba gunakan ilmu untuk dapatkan perkara yang tak sepatutnya. Salah tujuan menuntut ilmu dan lain-lain sebab yang menimpa ilmu. Yang tu, kalau melihat pada situ, maka dia akan jadi rosak. Dia akan jadi buruk. Tapi buruk bukan kerana dirinya, tapi kerana hal yang lain. Contohnya ilmu tersebut elok, ilmu Al-Quran. Contohnya, kan, ilmu tafsir, elok ilmu tafsir. Baik. Tetapi digunakan untuk mencari duit. Contohnya. Tujuannya yang rosak. Jadi ilmu tersebut rosak tak? Ilmu tak rosak. Tujuannya rosak. Begitu juga, walau bagaimanapun bentuk ilmu tersebut. Sehingga kan Imam Ar-Razi menyebut bahawasanya ilmu sihir sekalipun, kalau melihat kepada ilmu sahaja,
maka ilmu tersebut adalah satu perkara yang mulia. Yang buruk tu bila digunakan sihir tersebut. Kat mana kita nak nampak kemuliaan ilmu sihir? Mungkin orang akan susah terima benda ni. Dia kata, ni nak ajak suruh mengaji ilmu sihir. Tak, saya tak suruh mengaji ilmu sihir. Tapi nak menunjukkan bahawasanya seburuk-buruk perkara, ilmu sihir itu pun ada kepentingannya, ada kebaikannya. Kat mana kebaikannya? Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam At-Tafsir Al-Kabir, beliau menyebut bahawasanya kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga ahli sihir Fir'aun. Bila mana mereka tanya Nabi Musa, mana dulu siapa yang nak mula ni, kami ataupun engkau wahai Musa? Nabi Musa kata, balinglah dulu, kalian mula dulu. Jadi mereka pun baling tali-tali mereka, dan tali mereka itu dia khayalkan jadi rupa macam ular. Kemudian Nabi Musa baling tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Bila berubah jadi ular dan makan semua tali-tali mereka itu, mereka pun terus beriman. Beriman dengan Nabi Musa. Terus beriman. Waktu itu juga beriman. Sampaikan Fir'aun kata, macam mana kalian beriman? Aku tak bagi izin lagi. Macam tu. Tapi waktu itu mereka dah tak kisah dengan Fir'aun. Kenapa macam tu? Bayangkan, Fir'aun itu, raja mereka, yang bagi dekat mereka duit, bagi mereka tempat tinggal, bagi mereka kesenangan, jadikan mereka orang yang mulia, orang yang dekat dengan mereka. Tetapi, dengan sebab satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Musa AS, akhirnya semua ahli sihir tersebut masuk Islam. Beriman. Waktu itu juga. Dan akhirnya mereka dibunuh oleh Fir'aun. Dan mereka sanggup dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa macam tu? Kerana penguasaan mereka terhadap ilmu sihir. Mereka sampai di penghujung ilmu sihir. Mereka tahu had ilmu sihir itu sampai mana. Mengaji bukannya mengaji, kalau mengaji Nasarah tu mungkin dekat Ajurumiyah saja. Naik atas sikit, syarah Syekh Khalid Azhari ke ada. Maknanya kalau dia mengaji ilmu perubatan tu, mengaji sampai hujung. Dia apa saja yang ilmu perubatan boleh buat, apa saja yang ilmu perubatan tak boleh buat. Begitu juga ahli sihir ini. Mereka dah sampai ke penghujung ilmu sihir. Mereka tahu di mana sahaja penghujung ilmu sihir. Kalau lepas daripada itu, ini bukan sihir lagi. Jadi bila Nabi Musa AS baling tongkat dan tongkat itu betul-betul berubah jadi ular, mereka tahu ini bukan sihir. Kerana apa? Kerana kami dah sampai kepada penghujung ilmu sihir. Ini memang bukan sihir. Ini keluar daripada ilmu sihir. Ini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala jadikan. Ini miracle. Ini perkara yang mencari adat. Satu keajaiban yang Allah Ta'ala jadikan. Inilah bukti kebenaran dia. Kalau tidak, kerana mereka sampai kepada penghujung ilmu sihir, nescaya mereka boleh katakan, boleh jadi dia tu lebih alim sihir daripada kami. Sebab tu dia boleh buat. Kalau tidak macam tu. Tapi kerana mereka dah sampai kepada penghujung ilmu sihir, maka mereka tahu ini bukan sihir. Waktu itu terus mereka beriman. Kerana apa? Kerana mereka sampai kepada penghujung ilmu sihir. Jadi mereka tahu apa itu sihir, apa yang bukan sihir. Akhirnya mereka pun beriman. Jadi dengan sebab sihir mereka jadi orang yang beriman. Itu menunjukkan kepentingan ataupun kemuliaan ilmu tersebut. Kalau melihat kepada diri ilmu tersebut, itu baru sihir. Imam Ar-Razi kata di penghujungnya, jika keadaan ilmu sihir sahaja sudah sedemikian rupa, maka bagaimanakah pula anggapanmu terhadap kesempurnaan diri manusia melalui penguasaan ilmu tauhid. Kalau ilmu sihir pun sampai macam tu, macam mana orang yang mengetahui ilmu tauhid, yang mengetahui hakikat zat, hakikat sifat, hakikat af'al, mengetahui hari kiamat, mengetahui semua rahsia-rahsia, mengetahui rahsia-rahsia kejadian alam yang Allah Ta'ala jadikan. Itu lebih lagi daripada ahli sihir tersebut, daripada ilmu sihir. Okay. Jadi itu menunjukkan kemuliaan darjat ilmu itu sendiri. Kemudian kita masuk pula, bila kita membincangkan ada ilmu yang disebut muamalah, ada ilmu mukasyafah ataupun disebut sebagai ilmu ilahiyat ataupun metafizik, ilmu-ilmu yang nak bincangkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dan af'alnya, ilmu ketuhanan. Okey. Kita tengok apa kata para ulama berkenaan dengan ilmu ilahiyat, ilmu metafizik ini. Adakah ilmu ini kita boleh mula terus kita nak mengaji ilmu ini atau macam mana? Setelah selesai persoalan ilmu, kita akan merhatikan pula pemetaan amal. Dah habis nanti bila kita mengaji berkenaan dengan peta ilmu di dalam buku ini, kita akan masuk kepada peta amal. Di manakah kaitan antara ilmu dan amal? Sebelum kita batas balik kepada ilahiyat. Sebelum batas balik kepada metafizik. Di manakah kaitan antara ilmu dan juga amal? Di manakah keperluan amal dalam ilmu?
kita akan merhatikan pula pemetaan amal yang merupakan tujuan utama penulisan ini. Jadi sebenarnya saya mula kitab ini mula dengan menulis bahagian peta amal dulu. Dah habis peta amal saya tulis, barulah saya mula dengan menulis peta ilmu. Dah habis peta ilmu, baru tulis mukaddimah. Jadi itu susunan menulis itu macam tu. Kalau baca, saya sarankan baca bahagian amal dulu, kemudian baru patah balik pada bahagian ilmu. Mukaddimah yang kena mula bacalah. Baca mukaddimah, kemudian baca bahagian amal, kemudian baca bahagian peta ilmu. Hal ini kerana amal dan mujahadah adalah jalan untuk mendapatkan ilmu mukasyafah. Kalau kita kata ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalannya adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah beramal dengan ilmu lah. Ilmu yang dipelajari untuk diketahui dan untuk beramal. Jadi di situ kita akan nampak kepentingan amal. Tanpa amal kita tak akan dapat ilmu yang lebih tinggi itu. Iaitu ilmu mukasyafah. Kerana apa? Kerana amal itu adalah proses untuk menyucikan jiwa supaya jiwa itu dapat menerima ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu syarat nak perolehi ilmu tersebut adalah dengan suci jiwa. Kalau tidak, dia tak akan dapat ilmu tersebut. Okay. Penerangan lanjut berkenaan kepentingan amal dalam meraih ilmu ilahi dapat dilihat dalam kitab Mizanul Amal. Jadi mukasyafah itu ilmu metafizik ataupun ilmu ilahiyat itu. Nak dapat, kena ada amal. Dan kepentingannya ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia yang amat menarik, amat bagus. Kalau ada tuan-tuan, puan-puan yang ada kemampuan untuk menerjemahkan kitab ini ke bahasa Melayu, amat disyorkan. Kitabnya bertajuk Mizanul Amal. Timbangan amalan. Beliau mengarang Mizanul Amal ini setelah beliau mengarang Mi'yarul Ilm. Beliau mengarang Mi'yarul Ilm setelah selesai mengarang Tahaffutul Falasifah. Di fasa kehidupan yang mana Imam Al-Ghazali mengarang kitab ini? Di fasa kehidupannya sebelum beliau beruzlah. Sebelum sedikit beliau beruzlah. Jadi Imam Al-Ghazali sebelum beliau beruzlah, dia hidup di suatu fasa hidup yang kita kata dia tengah ada konflik dalaman. Kalau bahasa kita sekarang, dia jiwa kacau dan macam tu. Dia tengah ada konflik dalaman. Sewaktu tu dia dah menguasai semua jenis ilmu. Berbagai-bagai jenis ilmu dia dah kuasai. Sehingga kan dia sebut dalam Munqidh minad Dalal, kalau tak silap saya, dia sebut waktu tu bagi dia minum air itu lebih susah daripada berhujah, berdebat. Nak sebut kata mudahnya berdebat. Maknanya kalau kita bandingkan, kalau kita minum air ni susah tak? Mudah ya, bukan susah minum air. Tapi bagi Imam Al-Ghazali, berdebat itu lebih mudah daripada minum air. Kehebatan beliau waktu tu. Tetapi waktu tu beliau mengalami konflik dalaman. Beliau tengah memikirkan apa tujuan dia. Apa yang aku dapat? Hujungnya apa yang aku dapat? Aku dah jadi hujjatul Islam. Satunya gelaran yang hanya disebut bagi aku saja. Hujjatul Islam. Aku dah kuasai ilmu. So apa? Penghujungnya apa? Takkan itu je. Tujuan hidupnya takkan itu saja. Jadi beliau tengah mengalami konflik dalaman. Jadi dalam tempoh itu jugalah beliau mengarang kitab-kitab yang besar ni. Mengarang kitab Maqasidul Falasifah. Kemudian setelah Maqasidul Falasifah beliau karang menunjukkan penguasaan beliau yang hebat dalam ilmu falsafah. Yang mana ilmu falsafah itu beliau kuasai dalam tempoh 2 tahun sahaja dengan cara hanya melalui pembacaan kitab-kitab falsafah yang ada di zamannya dan membaca hanya di waktu senggang antara kelas-kelas yang dia mengajar. Waktu itu dia dah jadi tok guru di Madrasah Nizamiyah. Dia mengajar di situ. Waktu kosong tu dia gunakan untuk membaca falsafah. Dan dalam tempoh kosong tu 2 tahun saja dia ambil untuk dia menguasai falsafah. Lalu dia mengarang kitab Maqasidul Falasifah, menunjukkan kehebatan dia dalam ilmu falsafah. Nak tunjuk, aku nak bincang tentang falsafah ni bukannya aku tak tahu falsafah. Aku boleh tulis berkenaan dengan falsafah. Dengan bahasa yang lebih sedap daripada ahli falsafah tulis. Kemudian apa yang dia buat? Dia dah tunjuk, sekarang aku dah kuasai falsafah. Ya, aku tahu apa semua mazhab dalam falsafah. Aku dah tahu. Sekarang aku sebut di mana kecelaruan falsafah. Di mana salahnya falsafah. Kemudian beliau pun mengarang Tahaffutul Falasifah. Bila habis karang Tahaffutul Falasifah, beliau sebut Tahaffutul Falasifah nak faham kat mana kecelaruan falsafah ni, kita kena faham gaya fikir ahli falsafah. Jadi kita perlu untuk mengaji ilmu logik, ilmu mantik. Jadi dia karang Mi'yarul Ilm. Habis mengarang Mi'yarul Ilm, beliau sebut sekarang kita dah ada cara berfikir yang betul. Tetapi fikir saya tak ada guna, kena ada amal.
Bukan fikir saja yang perlu betul, amal pun perlu betul. Jadi aku mengarang kitab yang bertajuk Mizanul Amal. Itu susunannya. Cantik sekali. Akal yang betul dan juga amalan yang betul. Dan dalam Mizanul Amal inilah, kalau kita tengok, gayanya itu masih terkesan dengan gaya penulisan yang sebelum-sebelum itu. Banyak dalam bentuk hujah, banyak dalam bentuk jadal, banyak dalam bentuk perdebatan. Gaya dia menyusun bukti-bukti bagi setiap dakwaan yang setiap statement yang disebut dalam kitab tersebut. Berbeza bila mana dia masuk sajak uzlah, mula mengarang Ihya Ulumuddin, Risalah Qudusiyah, kitab-kitab setelahnya, itu jiwanya kita akan nampak memang nafas sufi itu terlampau kuat. Tapi bukanlah tak ada langsung. Bahkan kalau kita buat muqaranah, apa yang ada dalam Ihya di bahagian terakhir, contohnya muhlikat dan munjiat, bahagian tentang sifat-sifat yang membinasakan manusia dan menyelamatkan manusia, kita akan tengok banyak sekali idea yang serupa yang ada dalam Mizanul Amal. Maksudnya Imam Al-Ghazali daripada awal sampai ke hujung hidupnya, idea tersebut sama. Asas-asas idea itu sama. Asas idea itu sama. Cuma nanti dia punya nafas sufi itu lebih panjang daripada sebelum ni. Sebelum ni nafas burhani itu lebih panjang, nafas falsafi itu lebih panjang. Tapi bila dia masuk di bahagian hujung, nafas sufi itu yang lebih panjang. Nafas-nafas ilahiyat, metafizik itu lebih panjang. Kadang-kadang kita tengok, khususnya dalam kitab-kitab di fasa terakhir ni, beliau akan menyebut dalam kitab muamalat, kitab beliau, maksudnya ilmu muamalat, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Alchemy of Happiness, Kimia Us-Sa'adah, Jawahirul Quran, Arba'in fi Usuluddin. Kita akan tengok dalam kitab-kitab itu, ni dah kita jawab lain, minta maaf. Kita akan tengok dia bila dia bincang tentang muamalat, nanti bila dia zauq tu, dia akan masuk kepada perbincangan metafizik. Dia akan masuk kepada perbincangan ilahiyat. Kemudian dia akan break sampai satu tahap kita duduk tengah seronok baca, dia akan break. Dia kata, ni dah terlepas lah. Ini tak patut dah untuk sebut. Benda ni terlampau tinggi untuk orang faham sebenarnya. Tapi sebab tadi dah aku tersebut, tak apa, aku break setakat ni saja. Yang lebih daripada ni dah tak boleh untuk disebutkan. Okay. Apa tujuannya? Mungkin orang nampak macam, pelik kenapa buat macam tu? Kalau dia kata tak boleh untuk disebut, boleh saja untuk dia hazaf terus. Apa yang dia cuba buat? Dia cuba nak menarik perhatian orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni berkeahlian untuk perkara tersebut. Jadi bila mereka baca buku-buku ni sampai di peringkat ni, mereka akan faham lebih daripada orang lain baca. Orang lain baca mungkin dia akan nampak sama aja. Ihya Ulumuddin tu adalah Ihya Ulumuddin. Dia nampak sama saja. Tak ada warna yang berbeza-beza. Tapi orang yang dalam ilmunya, yang Allah Ta'ala jadikan berkeahlian untuk memahami ilmu ilahiyat, bila sampai itu dia akan nampak, ini perbahasan yang lebih mendalam, menarik. Bila dibaca, break. Waktu tu macam kita tengok filem lah kan, tengok drama tu. Dia tengah bincang, kemudian dia break. Dia break dekat tempat yang seronok tu. Apa yang kita buat? Kita ada rasa syauq, ada rasa rindu untuk nak tahu benda tu. Jadi akhirnya orang tu akan berusaha lebih lagi untuk dapatkan ilmu ilahiyat. Tapi hanya orang yang dapat nampaklah isyarat-isyarat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Minta maaf, jauh. Masa dah tak mencukupi. Dalam kitab Mizanul Amal, kita akan tengok Imam Ghazali menyatakan bahawasanya para ulama, ahli falsafah dan para sufiah semuanya sepakat kewajipan beramal. Semuanya sepakat bahawasanya kita wajib untuk beramal. Semua kata ya, kena beramal. Tapi mereka berbeza berkenaan kewajipan menuntut ilmu berkaitan hakikat semua perkara. Ilmu berkenaan dengan hakikat semua perkara maksudnya masuk dalam ilmu ilahiyat, ilmu metafizik. Bagi mereka beramal, ya, beramal wajib. Tetapi ilmu ilahiyat, adakah wajib untuk mengaji? Mereka beza pendapat. Ada yang kata wajib untuk mengaji. Ada yang kata tak perlu mengaji. Dia ada langkah yang lain untuk dia dapatkan ilmu tersebut. Para sufiah tidak menggalakkan pelajari ilmu tersebut. Sebaliknya mereka berpendapat bahawa jalan memahaminya adalah terlebih dahulu bermujahadah menghakis sifat madmumah, memutuskan hubungan dengan selain Allah Ta'ala, fokusnya hanya pada Allah Ta'ala dan menghadapkan sepenuh jiwanya kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita tengok Imam Ahmad Al-Ghazali ni siapa? Ahmad Al-Ghazali ni adalah saudara lelaki daripada Imam Al-Ghazali. Mereka ni dua beradik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abul Yusr, kalau tak silap. Abul Yusr Ahmad Al-Ghazali. Imam Abul Yusr Ahmad Al-Ghazali ini dia lebih sufi daripada Imam Al-Ghazali. Bahkan kitab-kitab
metafizik, tasawuf, kitab-kitab ilahiyat, kitab-kitab ilmu mukasyafah itu, bila dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dikarang untuk siapa? Dikarang untuk saudara lelaki dia ni, Ahmad Al-Ghazali. Beliau ada satu kitab disebut bertajuk At-Tajrid fi Kalimat Tauhid. Dalam tu beliau menyebut tentang doa iftitah bila kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awal dia dekat mana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajah aku lilladzi fatara as-samawati wal ard, bagi yang menciptakan langit dan bumi. Kita dah tahu dengan bukti yang pasti dalam akidah bahwasanya Allah Taala tidak bertempat. Kalau bertempat berarah, maka ada saiz. Ada saiz perlu pada penentuan. Siapa yang tentukan saiz sekian, saiz sekian? Maksudnya diciptakan. Jadi Allah Taala mustahil ada tempat, mustahil ada arah, mustahil ada saiz. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wajah tu wajhiyah? Aku menghadapkan wajah aku. Maksudnya apa? Wajah tu wajha qalbi. Aku menghadapkan wajah hatiku. Fokusku, tumpuanku, hatiku hanya pada Allah Taala. Itu yang dimaksudkan di situ. Okey. Jadi hati itulah yang akan menangkap ilmu ilahiyat tersebut, ilmu mukasyafah tersebut. Kalaulah hatinya berpaling ke arah lain, dia takkan dapat. Sebab tu dia perlu sucikan hati tersebut, dia perlu hadapkan hati tersebut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena suci. Hati itu umpama cermin. Imam Al-Ghazali pun ada sebut hati itu umpama cermin. Kena hadapkan ke arah yang betul dan kena sucikan hati tersebut. Kalau cermin tu kotor, dia tidak akan bagi imej yang elok. Walaupun dia menghadap kepada perkara yang betul. Menghadap perkara yang betul, perkara yang elok menghadap. Tetapi kerana cermin tersebut kotor, imej yang nampak takkan elok. Okey. Ini adalah jalan para sufi. Berbeza dengan jalan para nuzar, para ulama yang kuat akal mereka, ahli-ahli falsafah, hukama. Maka kata caranya adalah dengan cara dia mengaji. Maka kata boleh. Maka kata hal tersebut adalah dengan cara mengaji. Kenapa maka kata macam tu? Kerana bagi mereka jalan para sufi ni terlampau susah, terlampau rumit untuk dapat. Maka kata bukan tak boleh sampai. Ya boleh sampai dengan cara para sufi. Menyucikan hati, akhirnya sampai kepada ilmu ilahiyat. Boleh sampai. Tetapi jalan tersebut terlampau rumit. Jalan ini adalah jalan para awliya, bahkan jalan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tetapi jalan tersebut pada pandangan mereka, ahli nudzar, amat sukar untuk ditempuhi. Boleh jadi mujahadah tersebut merosakkan perangai dan tabiat kebiasaan seseorang. Di sini ada poin yang menarik. Di sini bila kita nampak seorang dia jadi gila isim sebenarnya. Dia kata mengaji sampai jadi gila isim. Ataupun orang yang melalui jalan suluk, kita akan nampak dia sampai setahap dia jadi gila. Memang benda tu ada. Antaranya yang saya tahu adalah Imam Ibnul Banna Al-Murakushi Al-Adadi. Dia memang sampai setahap jadi gila. Orang kata dia jadi gila. Sampai setahap. Kerana apa? Kerana kita nak buang kebiasaan diri kita. Bayangkan, kita hidup dengan nafsu syahwat ni sejak bila? Imam Al-Ghazali sebut, bila lahirnya bayi tersebut, benda yang pertama yang datang dekat dia adalah nafsu syahwat. Betul tak? Dia ada rasa lapar. Nafsu tu. Lapar. Lepas tu nak makan. Kan nafsu. Kemudian barulah datang apa dia? Baru datang marah. Tak dapat kerja nak menyebar, nak merengek, kerja nak merajuk. Kemudian bila dia besar sikit, bila dia balik, waktu tu barulah datang akal. Datang secara sempurna akal. Dan akal datang sekali dengan nafsu syahwat. Nafsu nak kepada jenis yang lain. Jadi akal tu datang lewat. Dia dah biasa hidup dengan nafsu tu daripada dia kecil sampai ke tua. Bayangkan macam mana dia nak hilangkan perkara tersebut. Bukan benda yang mudah. Jadi benda tersebut kalau dia nak cuba hilangkan perkara tersebut, nak cuba nafsu yang selama ni dia bela dengan elok, dia bagi makan secukupnya, sekarang dia nak hadkan. Hang boleh takat ni saja. Tak boleh lebih daripada itu. Apa yang akan jadi? Nafsu tu akan memberontak. Bila nafsu memberontak, waktu itu akan berlaku kesan di dalam jiwa dia dan di luar. Waktu itu orang nampak dia macam gila. Jadi ini yang disebut jalan sufi itu, ya itu sebesar-besar jalan memang boleh sampai. Tapi dia boleh sampai menyebabkan rosak perangai, rosak tabiat orang tersebut. Jadikan akal dia tak betul. Boleh membawa kepada tekanan perasaan, depresi, boleh sampai ke tahap tersebut. Dan kalaulah dia tidak pernah mengaji sama sekali, dia hanya menyucikan jiwa, dia tak pernah mengaji sama sekali,
boleh jadi dia tertipu dengan perkara-perkara yang bukan hakikat, lalu disangkanya hakikat. Dia ingat benda tu hakikat, rupanya benda tu bukanlah hakikat. Dan dia akan terikat dengan khayalan tersebut untuk tempoh yang lama, sampailah dia tahu, oh, rupanya ini bukan mukasyafah lagi. Berbeza dengan orang yang dah mengaji. Paling-paling tidak dia mengaji ilmu logik, ilmu mantik. Itu yang disebut oleh hukama. Paling tidak dia kena mengaji ilmu mantik dulu. Ilmu logik. Akalnya kena betul dulu sebelum dia nak masuk ke jalan suluk. Imam Al-Ghazali jadikan perumpamaan bagi dua jalan ini, dia jadikan perumpamaan seperti bangsa Cina dan bangsa Rom. Bangsa Cina dan bangsa Rom, mereka duduk di depan seorang raja. Raja ni nak uji mana satu yang lebih hebat antara bangsa Cina dan bangsa Rom. Mereka ni saling berbangga. Mak kata bangsa mereka lah yang lebih hebat. Okey. Jadi raja tu buat satu pertandingan. Dua dinding sana ni, belah kanan Rom yang hias, belah kiri Cina yang hias. Kita tengok siapa yang lebih hebat. Orang Rom pun bawa lah pengukir-pengukir dia, bawa cat-cat dia yang tak pernah orang tengok, yang cantik tu. Dan mula dicat. Tengah ni letak pengadang. Mereka pun mula cat, mula ukir secantik-cantiknya. Yang Cina ni masuk bawa kainnya, kain buruk. Buat apa? Lap. Relax. Duduk lap je. Tak buat kerja apa pun, duduk lap je. Bahagian dinding marmar tu, duduk lap. Yang belah sini, mereka duduk ukir marmar tu, cat apa semua. Bila selesai, Rom kata dah selesai tuanku. Kami dah selesai. Cina pun kata, ya kami selesai juga. Raja tak percaya. Dia pun kata, betul kami selesai. Tuanku turunkan tabir ni, kami akan buktikan bahawasanya kami dah selesai buat kerja kami. Dah selesai menghiasi dinding ni. Apa yang dibuat? Raja pun turunkan tabir tersebut. Bila turun tabir tersebut, semua orang tengok cantik bahagian yang Rom ni dengan cat-cat yang tak pernah dinampak, ukiran yang sangat cantik. Bila mereka melihat di belah kiri, di belah bahagian Cina pula, mereka tengok ukiran dan cat-cat tadi terpampang di bahagian belah kiri dan bersinar-sinar kerana cantiknya. Marmar tersebut dilap sampai lincin, sampai cantik, nampak bersinar-sinar. Itulah tamsilan ataupun perumpamaan bagi dua jalan nak menuju kepada ilmu berkenaan dengan Allah Ta'ala. Yang bahagian Cina itu adalah jalan para sufi dan bahagian Rom itu adalah jalan ahli akal, orang-orang yang kuat akalnya. Jadi jalan mana satu yang lebih baik antara dua jalan ini? Imam Al-Ghazali tetap memilih jalan yang pertama, iaitu menyucikan jiwa. Itu juga yang disebut dalam Ihya Ulumuddin. Okay. Bagi dia jalan yang pertama itu jalan yang susah. Jalan yang dilalui oleh bangsa Rom itu jalan yang susah. Jalan yang dilalui oleh para hukama itu jalan yang susah. Kerana apa? Kerana syaratnya amat ketat. Apa dia syaratnya? Yang pertama kena cerdik. Itu syarat pertama. Kalaulah dia tak cerdik, mungkin dia boleh faham satu masalah yang susah, masalah tentang metafizik. Mungkin dia boleh faham. Tetapi dia perlukan bertahun-tahun untuk faham satu masalah. Jadi perkara yang pertama, mestilah orang tersebut cerdik. Dan ini kita tak boleh nafikan, bukan semua orang diberi kecerdikan yang sama. Yang kedua, dia sendiri ada kesedaran untuk mempelajari ilmu ilahi, untuk dia faham ilmu ilahi sewaktu masih muda. Daripada muda lagi dia dah ada kesedaran tersebut. Kalau dah tua dia tak akan sempat. Melalui jalan mengaji dia tak akan sempat. Daripada muda lagi. Yang ketiga, ada kesediaan serta kemampuan akal dan jiwa untuk memahami kesemua jenis ilmu. Bukan satu jenis ilmu, tapi semua jenis ilmu yang ada, akalnya mampu untuk faham ilmu tersebut. Kuat akal. Cerdik, laju, cepat pick up dan juga storage akal mampu untuk faham. Ada kemampuan untuk faham semua jenis ilmu. Tak semua orang macam tu. Saya admit susah. Tak faham, tak nampak logik admit tu. Kalau orang boleh ceritakan admit dalam bentuk logik, insya-Allah saya boleh mengaji. Tapi kalau takat suruh hafal formula apa, itu minta maaf, tak boleh. Okay. Maknanya tak cukup syarat. Dia kena boleh menguasai semua ilmu. Ada kemampuan untuk menguasai semua ilmu. Dan yang terakhir sekali, yang ni lagi-lagilah susah. Syarat pertama pun dah susah. Yang terakhir adalah berjumpa dengan guru yang mujtahid, yang bukan muqallid. Gurunya itu kena mujtahid, bukan muqallid. Kalau muqallid, dia tak tahu apa yang terbaik untuk pelajar tersebut. Dia hanya ikut, oh sebab guru saya kata macam ni. Cara dia mengaji macam ni. Tapi dia tak tahu apakah keperluan yang sepatutnya diberikan kepada pelajar tersebut.
Jadi dia perlu kepada guru yang mujtahid. Kerana inilah bahagian yang kedua, bahagian peta amal. Saya terjemah, saya ambil isi daripada risalah fil akhlaq wat tadabir was siyasat, karya al-failasuf Syamsuddin Asy-Syahrazuri, murid kepada Syekhul Isyraq. Falsafatul Isyraq tu, falsafah Isyraq, murid dia Syamsuddin Syahrazuri. Kerana banyak idea yang dibawa itu menepati apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Okay. Beliau menyarankan agar kita mulakan proses tersebut, proses mengaji, proses nak dapatkan sifat-sifat mulia dalam diri ni, nak mula dengan mana? Mulakan dengan mendidik kekuatan hawa nafsu. Seterusnya mengawal kekuatan marah, lalu melurus dan menajamkan kekuatan akal fikiran. Kerana apa? Kerana itu susunan munculnya sifat tersebut dalam diri. Kita dah cerita tadi. Bila dia kecil, dia ada nafsu dulu. Jadi kena didik nafsu dia dulu. Dah didik nafsu, dia ada marah setelah itu. Jadi kena betulkan marahnya. Nafsu kalau betul, maka dia akan membentuk iffah, dia akan membentuk maruah diri. Itu kita akan masuk bahagian yang terakhir. Macam lari tajuk. Sebenarnya kita macam peta ilmu, tapi jadi peta amal hari ini. Sebab tu memang gaya penulisan pun saya mula dengan peta amal. Okey. Nafsu itu bila terdidik, bila nafsu itu seimbang, maka dia akan melahirkan diri yang bermaruah. Diri yang bermaruah, yang ada iffah. Kalaulah nafsu tersebut berlebihan, dia akan jadi orang yang kuat hawa nafsu, makan banyak, tidur banyak, cimak banyak. Semua yang berbentuk hawa nafsu. Kalaulah kurang pula, dia akan merosakkan diri dia. Kerana apa? Makan kurang sangat. Tak ada nafsu dekat perempuan. Dia akan jadi rosak, badan dia akan jadi rosak. Jadi dia perlu pertengahan. Begitu juga dengan marah. Marah itu kalau seimbang, dia akan melahirkan syaja'ah, dia akan melahirkan keberanian. Kalau lebih, dia akan jadi panas barat. Jadi tak betul. Panas barat. Kalau kurang, dia jadi pengecut. Dia jadi sampai orang kata apa, orang buat apa pun dia tak marah. Apa yang jadi dekat family dia pun dia tak ada rasa marah. Tak ada rasa hilang marah tu tak ada. Jadi kena dapat pertengahan. Jadi betulkan nafsu, kemudian betulkan marah dan betulkan kekuatan akal. Jadi kalau nafsu dan marah, maknanya dia kena mula dengan amal. Betulkan amalan. Setelah itu dia betulkan akal. Tajamkan akalnya. Akal yang lurus, yang betul akan melahirkan hikmah. Akal yang terlajak, orang yang terlebih akal, dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang yang fikir perkara yang tak sepatutnya dia fikir. Terlajak akal. Dia akan jadi orang yang penuh tipu muslihat, penuh tipu daya. Itu kerana terlajak akal. Kalaulah kurang akal, dia akan jadi bodoh. Sama ada bodoh yang tahu kata dia bodoh, ataupun yang lebih teruk lagi, dia jadi orang yang bodoh tapi dia tak tahu dia bodoh. Yang bodoh tapi dia sangka dia cerdik. Jahil murakkab. Jadi apa yang kita nak adalah pertengahan. Itu yang dibincangkan di bahagian mukaddimah kitab ini. Tak banyak, sikit lagi. Kita masuk peta ilmu. Secara ringkasnya, sebab masa tak mencukupi, tengok muka surat 13. Secara ringkasnya, kita boleh bahagikan ilmu kepada dua bahagian. Macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi. Tengok muka surat 13. Sama ke muka surat dia? Tak sama. Dekat tajuk besar dia, peta ilmu. Lagi. Dah terlajak ke? Tak lajak lagi. Okey, peta ilmu. Muka surat lain lah. Okey. Secara ringkasnya, kita boleh bahagikan ilmu kepada dua bahagian juga, macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu ilmu yang dipelajari kerana diri ilmu. Memang kita mengaji untuk nak tahu. Yang ini disebut sebagai ilmu hikmah. Dan yang kedua adalah ilmu yang dipelajari bukan kerana diri ilmu tersebut, tapi kerana dia adalah alat untuk kita memahami ilmu yang lain. Jadi ada ilmu yang kita mengaji memang kerana ilmu tersebut. Nampak? Dia nampak macam sama, bahagi dua. Tetapi ada perbezaannya. Yang tadi kita mengaji, satu mengaji untuk tahu dan amal, satu lagi mengaji untuk tahu saja. Yang ini sekarang dia bahagi ilmu yang kita mengaji memang untuk kita tahu ilmu tersebut. Maknanya mengaji kerana ilmu tersebut. Dan satu lagi, kita mengaji bukan kerana ilmu tersebut, tapi kita mengaji untuk ilmu yang lain.
Bila kita mengaji untuk ilmu tersebut, dalam tu masuk dua lah. Masuk ilmu yang kita mengaji untuk kita beramal, ada yang kita mengaji untuk kita tahu. Itu semua masuk dalam bahagian yang pertama. Ilmu yang dipelajari kerana diri ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu yang kita pelajari bukan kerana diri ilmu tersebut. Habis itu kita mengaji untuk apa? Kita mengaji untuk kita tahu ilmu yang lain. Ini disebut sebagai ilmu alat. Dalam bahasa Arab, ulumul alah. Ilmu alat. Alat lah. Kita bukan nak tukul, kita bukan nak gaji, tapi kita nak rumah. Jadi benda tu hanyalah alat saja. Yang kita nak itu adalah rumah. Ilmu berkenaan dengan gaji dan tukul barang-barang tersebut kita kena ada. Tapi bukanlah kerana kita nak alat tersebut, tapi untuk kita boleh buat rumah. Ilmu yang nak sebenar adalah ilmu berkenaan pertunangan rumah. Bukan ilmu berkenaan cara buat alat. Tapi kerana kalaulah kita tak tahu ilmu alat ini, maka kita takkan boleh buat rumah. Jadi waktu tu kita perlu mengetahui ilmu alat. Okey. Ilmu alat ini ada dua. Jadi yang tadi ilmu yang pelajari kerana diri ilmu, ilmu yang pelajari kerana ilmu yang lain. Ilmu alat ini ada dua. Yang pertama, alat untuk memahami hal-hal yang maknawi. Benda yang ada dalam akal fikiran yang kita fikirkan. Macam mana kita nak tahu benda tu? Macam mana kita nak luruskan kefahaman tersebut? Itu disebut sebagai ilmu logik ataupun ilmu mantik. Yang kedua, alat untuk mengungkapkan, menggambarkan apa yang ada dalam akal fikiran kita. Yang itu disebut sebagai ilmu sastra, ilmu bahasa. Masuk dalam tu. Jadi, ini pembahagian ilmu. Okey. Yang pertama, bahagian yang pertama tadi, ilmu yang dipelajari kerana diri ilmu itu, boleh jadi ilmu tersebut kita mengaji untuk kita tahu supaya sempurna akal. Boleh jadi kita mengaji supaya kita tahu supaya sempurna amal. Kalau kita mengaji untuk kita tahu dan sempurna amal, maka dia masuk dalam bahagian peta amal. Kalau dia mengaji yang disebut sebagai al-hikmatul amaliyah, hikmah amalan. Okey. Kalaulah kita mengaji untuk kita tahu untuk sempurna akal, maka dia masuk dalam hikmah akal, al-hikmatun nazariyah. Dan ilmu hikmah akal ini ada 3 bahagian, ada 3 peringkat. Ini menarik. Antara kitab yang bagus membincangkan perkara ini, saya syorkan untuk beli. Classification of Knowledge in Islam. Nampak tak? Classification of Knowledge in Islam. Oleh Prof. Osman Bakar. Dalam 50 macam tu kot harga dia. Okey, tapi menarik. Ini dia bincangkan secara detail pembahagian ilmu ni. Okey. Dia ada 3 peringkat. Hikmah akal ini ada 3 peringkat. Hikmah akal ni merangkumi semua jenis ilmu. Okay. Yang bukan dalam bentuk amal. Tapi ilmu yang untuk kita tahu. Yang amal ni dia masuk apa dia? Amal nanti dia ada 3 bahagian. Ada yang amal untuk diri, yang tu ilmu akhlak. Ada yang amal itu antara dia dengan ahli keluarga yang disebut sebagai ilmu tadbiril manzil, antara dia dengan ahli keluarga dia. Ada yang amalan tersebut antara dia dengan masyarakat, disebut sebagai ilmu siasah, ilmu politik. So 3 bahagian tu masuk dalam hikmah amaliyah, hikmah amal, ilmu akhlak, ilmu kekeluargaan, tadbir rumah, dan juga ilmu yang terakhir adalah ilmu politik, nak mentadbir masyarakat. Itu masuk bahagian yang hikmah amal. Yang ni yang nazar, yang penelitian akal. Ilmu penelitian akal, yang ni dia ada 3 peringkat. Ada disebut sebagai al-hikmatul ulya, ada al-hikmatul dunya, ada al-hikmatul wusta. 3 peringkat. Hikmah tinggi, hikmah rendah, dan hikmah pertengahan. Okey. Kalaulah hikmah tersebut adalah hikmah tinggi, maka kita mula dengan hikmah rendah. Apa itu ilmu hikmah rendah? Ilmu hikmah rendah adalah ilmu berkenaan sesuatu perkara yang terkait dengan jisim. Ilmu tersebut adalah berkenaan perkara yang terkait dengan jisim. Di realiti dia tak boleh terlepas dari jisim, dalam akal pun dia tak boleh terlepas dari jisim. Maka itu adalah ilmu hikmah rendah. Antara contohnya apa? Ilmu perubatan. Ilmu perubatan duduk dalam bahagian hikmah rendah. Kerana apa? Kerana dia mengkaji hal-hal yang terkait dengan mahsusat, benda yang dapat dengan panca indera. Jisim-jisim, objek-objek yang berjisim semua. Apa dia objek kajian dia? Objek kajian ilmu tersebut adalah tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia jisim tak? Jisim. Jadi pada realiti, pada fi kharij dhihni, pada realiti dia mengkaji benda yang bentuk berjisim. Dan ilmu tu bila kita faham dalam akal, boleh tak kita buang manusia tersebut? Boleh tak kalau manusia tu tak ada tapi ada yang disebut ilmu perubatan?
Tak boleh sebab ilmu perubatan tu terkait dengan tubuh badan manusia. Maknanya dalam akal pun dia terkait dengan benda yang berjisim, iaitu tubuh badan manusia. Di luar akal, pada realiti pun dia terkait dengan tubuh badan manusia. Itu adalah ilmu hikmah rendah. Sekejap kita akan tengok cabang-cabang. Ataupun ilmu hikmah rendah ini bukannya jangan salah faham, bukannya ilmu perubatan saja. Semua yang disebut sebagai ulum tabi'iyat, iaitu ilmu sains semula jadi, dia masuk dalam bahagian hikmah rendah. Kita kaji tentang bahan-bahan galian, kaji tentang mas, perak, ilmu kimia. Yang kita mengaji sekarang, kita angkat, kita agungkan di sekolah-sekolah, itu adalah ilmu hikmah rendah. Sebab apa? Tak boleh nak kaji kalau tidak ada bahan-bahan tersebut. Boleh tak kita bayang pada akal kita bahan-bahan tu tak ada tapi ada ilmu tersebut? Tidak. Kerana subjek kajiannya memang adalah bahan yang berjisim. Perkara tersebut. Okay. Dalam akal tak boleh terlepas daripada bahan berjisim. Pada realiti pun dia terkait dengan bahan yang berjisim. So itu ilmu hikmah rendah. Ilmu hikmah pertengahan. Ilmu hikmah tinggi dulu. Ilmu hikmah tinggi apa? Ilmu hikmah tinggi mengkaji perkara yang tak ada kaitan dengan jisim sama sekali pada realiti dan tak ada kaitan dengan jisim sama sekali pada akal. Mengkaji tentang ketuhanan. Mengkaji tentang hal-hal ketuhanan. Mengkaji tentang wujud. Apa itu wujud? Makna wujud. Mengkaji tentang apa lagi nanti? Ada bahagian-bahagian dan nanti kita akan tengok. Muka surat seterusnya. Mengkaji tentang hakikat. Masalah wahdah dan kathrah. Masalah wajib. Wajib secara akal. Harus secara akal. Masalah qidam. Masalah perkara tersebut baharu ataupun perkara tersebut sedia ada. Itu semua masalah tentang sebab dan akibat. Itu semua kajian-kajian yang termasuk dalam bahagian kajian ilmu hikmah tinggi yang tak ada kaitan dengan jisim. Pada realiti dia tak terkait dengan jisim, dalam akal pun tak terkait dengan jisim. Okay. Ilmu hikmah pertengahan. Apa ilmu hikmah pertengahan? Ilmu hikmah pertengahan adalah ilmu matematik. Kenapa ilmu matematik jadi ilmu hikmah pertengahan? Kerana pada realitinya masalah-masalah matematik itu semuanya terkait dengan jisim. Kalau dia nak wujud fil kharij, dia nak wujud pada realiti, maka dia kena terkait dengan jisim. Matematik itu ada pada apa? Ada pada jambatan, ada pada bangunan, ada pada struktur bumi, ada pada pergerakan bulan dan bintang. Kena ada bahan. Okey, kena ada bahan yang berbentuk jisim. Jadi pada realiti dia terkait dengan jisim. Fi dhihni dalam akal kita boleh kita andaikan masalah matematik yang berbagai tapi tak ada pun dekat luar perkara tersebut. Maksudnya dia boleh terlepas daripada kaitan jisim di dalam akal fikiran. Sebab itulah dia duduk di bahagian hikmah pertengahan. Dan cantiknya ahli falsafah mereka mula mengajar bila nak mengaji ilmu falsafah, ilmu hikmah nazariyah, mereka akan mulakan dengan mengajar ilmu matematik dan juga cabang-cabangnya. Sebab tu ilmu ini juga disebut sebagai ilmu ta'alim kalau tak silap saya. Ulumut ta'alim. Sebab apa? Sebab ta'alim mereka, pengajaran mereka dimulakan dengan ilmu ini dulu. Supaya akal tu terbiasa untuk memahami hal-hal yang tak terkait dengan jisim. Kemudian barulah mereka masuk pada perbahasan tabi'iyat balik. Perbahasan tabi'iyat. Kemudian barulah masuk ma wara'at tabi'ah. Apa yang ada lepas daripada tabiat, iaitu yang tak terkait dengan alam, tak terkait dengan jisim sama sekali. Okay. Itu bentuk pembahagian hikmah nazariyah. Boleh tengok jadual pada muka surat 15 tu. Cuba turun bawah. Itu. Oh, saya bagi PDF yang lain. Tak apa. Okay. Yang tadi dekat atas. Betul tak? Okey, itu adalah bentuk pembahagian ilmu hikmah. Ada hikmah nazariyah, ada hikmah amaliyah. Ada ilmu alat. Ilmu alat ada untuk faham makna, ilmu logik, untuk faham, untuk takbir makna, untuk sampaikan makna tersebut. Ilmu sastra. Bawah sastra tu kita tengok banyak tu. Ada lurah, ada tasrif, ma'ani, bayan, bading, arud, qafiyah, nahu, saraf. Semua masuk dalam tu. Cara menulis, cara membaca. Dan yang pertama sekali bila nak mengaji, ni kan banyak ilmu mana nak mula dulu. Yang tadi kita sebut dah, kalau hikmah nazariyah macam mana susunannya. Kalau ilmu alat, dia nak mula yang mana dulu? Dia akan mula dengan membaca dan menulis. Itu benda yang pertama.
akan mula dengan membaca dan menulis. Benda ini disebut oleh Imam Ibn Hazm Al-Zahiri dalam risalah dia. Dan dia sebut kenapa susunan macam tu. Saya tak ingat sekarang. Dia sebut kenapa dimulakan dengan membaca dan menulis. Dan Syekh Syamsuddin Asy-Syahrazuri dalam risalah dia yang menjadi bahagian peta amal ni, dia menyebut bahawasanya kalaulah seorang itu tidak menjaga ilmu sastra, dia tak menjaga tulisan, tak menjaga cara baca, tak menjaga nahwu saraf, tak menjaga sastra, ilmu bahasa itu dia tak jaga, maka kesempurnaan yang lebih besar lagi-lagilah dia tidak akan jaga. Kalau alat dia tak jaga, macam mana dia nak jaga rumah yang dia buat tu bagi elok? Bahasanya macam itulah. Dan adalah hujahnya dia akan nyatakan ataupun ulama lain sebut di dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan perbahasan ilmu. Okay, kita dah bahas ilmu ni, pembahagian ilmu sekian-sekian, ilmu yang ada di bawah dia sekian-sekian. Di manakah tajuk perbahasan ilmu ini dia duduk di mana? Dalam maratib ilmu, dalam susunan ilmu tu dia duduk di mana? Dia duduk di dalam hikmah tinggi. Jadi buku kita berkenaan peta ilmu dan peta amal ni dia duduk di bahagian hikmah tinggi. Menceritakan tentang asas-asas setiap ilmu, susunan setiap ilmu, hubung kait setiap ilmu. Itu duduk di bahagian hikmah tinggi. Dan kita tengok hikmah tinggi ni nanti ada cabang yang turun ke bawah, kotak turun ke bawah tu. Itu adalah cabang daripada hikmah tinggi. Bila hikmah tinggi menceritakan tentang ketuhanan, salah satu perkara yang Allah Ta'ala buat adalah mengutuskan Rasul. Jadi dari situ akan timbul pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Rasul. Ilmu ni disebut sebagai ilmu nawamis. Ilmu wahyu dan kenabian. Ilmu nawamis. Bawah ilmu wahyu dan kenabian ni ada apa? Ada ilmu qiraat. Iaitu apa? Ilmu berkaitan dengan wahyu. Okey, ilmu qiraat berkaitan dengan cara baca wahyu. Ilmu hadis, riwayah berkaitan dengan hadis, kata-kata Nabi tersebut. Dirayah berkaitan dengan makna hadis tersebut. Tafsir berkaitan dengan makna wahyu. Usuluddin, hujah-hujah akidah yang diambil dari Quran dan Sunnah. Usul fiqh, hujah-hujah pengamalan yang diambil dari Quran dan Sunnah. Ilmu jadal, alat untuk menegakkan hujah dalam usuluddin dan juga usul fiqh. Dan terakhir sekali, ilmu fiqh adalah samarah ataupun buah hasil daripada ilmu usul fiqh tersebut. Jadi itu secara umum berkenaan dengan peta ilmu dan peta amal. Okey, panjang lagi kalau nak dibahaskan ni tak sempat rasanya. Saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar, sudi bersama kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan. Yang saya tahu saya jawab, yang saya tak tahu saya beritahu tak tahu. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Syekh Zainul. Assalamualaikum. Nak tanya kalau qawaid fiqhiyah tu dia bawah ilmu mana? Dia masuk dalam ulumun nawamis. Yang pertama, kalau kita tengok peta besar dia masuk dalam ulumun nawamis. Dalam ulumun nawamis dia masuk dalam mana? Kalaulah qawaidul fiqhiyah itu kita kata kaedah yang diambil daripada fiqh. Kan? Ulama kata qawaidul fiqhiyah itu adalah kaedah yang diambil daripada juz'iyatul fiqh. Juz'iyat fiqh, masalah fiqh yang bagai itu diambil susun jadikan satu kaedah. Yang ini diambil susun jadikan satu kaedah. Maka dia duduk di bawah ilmu fiqh. Harapnya jelaslah. Allahu a'lam. Silakan siapa-siapa yang ada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang nak sampai kepada darjat ma'rifatul ilahiyah tu melalui dua jalan kan? Adakah tokoh ulama yang dah sampai kepada hakikatul ilahiyat itu melalui jalan nazar? Okey, ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada dan memang dinyatakan dalam buku ini. Okey. Kalau dalam buku saya muka surat 17. Cuba tengok ilmu ilahi dan cabang-cabangnya. Kalau yang ada buku boleh tengok ilmu ilahi dan cabang-cabangnya pada muka surat 17. Di situ dinyatakan memang ada ulama yang sampai kepada hakikat ilahiyah tersebut
dengan jalan nazar. Antaranya siapa? Antaranya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan kita dapat nampak perbahasan tersebut dalam kitab Al-Mabahithul Masyriqiyah. Kitab ada yang bertajuk Al-Mabahithul Masyriqiyah, 2 jilid. Dalam itu dinyatakan hal-hal ini. Begitu juga kita tengok hal yang sama berlaku kepada Imam Ibn Rushd Al-Hafid. Imam Ibn Rushd Al-Hafid dalam kitab dia Faslul Maqal. Fima baina syari'ati wal hikmati min al-ittisal. Baina syari'ati wal falsafati ataupun wal hikmati, saya tak ingat tajuk dia. Min al-ittisal. Menceritakan hubungan antara falsafah dan juga agama Islam. Okey, itu yang sampai kepada ilmu ilahiyat, sampai kepada hakikat melalui jalan nazar. Antaranya lagi siapa? Antaranya lagi adalah Imam As-Suhrawardi Al-Maqtul, guru kepada Syekh Syamsuddin Asy-Syahrazurini. Bezanya Imam Suhrawardi Al-Maqtul, Imam Suhrawardi Al-Maqtul ini dia melalui kedua-dua jalan. Maksudnya melalui jalan nazar pun dia lalui, jalan mujahadah pun dia lalui juga. Silakan. Kalau ada apa-apa persoalan, kalau nak tulis dekat chat box ke, silakan. Tunggu lagi 2 minit. Kalau tak ada, kita tanggung majlis kita. Antara yang lain, kalau kita tengok yang termasuk daripada hikmah rendah, tentang persoalan-persoalan ilmu-ilmu yang terkait dengan jisim di dalam akal dan juga realiti, kita akan nampak antaranya adalah ilmu kedoktoran, ilmu tib tersebut, doktor haiwan, veteriner, ataupun dalam bahasa Arab sebut baitara, ilmu firasat. Ilmu firasat tu pun termasuk juga dalam ilmu hikmah rendah. Dan ulama kita pun ada mengarang, antaranya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi sebenarnya ada mengarang dalam ilmu firasat. Ada Kitabul Firasah dalam bahasa Arab, ini terjemahan dia bahasa Melayu. Kitab Firasat, terjemahan Indonesia. Ilmu tafsir mimpi pun masuk juga dalam hikmah rendah. Ilmu kaji bintang, ilmu sihir, ilmu kimia, ilmu pertanian dan lain-lain lagi lah. Ilmu yang masuk dalam bahagian ilmu hikmah rendah. Okey. Kalau ilmu hikmah tinggi, apa yang dibincangkan? Yang tadi kita sebut, bincangkan tentang umur ammah, bincangkan tentang mahiyah, tentang wujud, kathrah dan wahdah dan kathrah, qidam dan huduth, illah dan sabab dan musabbab, mabadi' asyarah bagi setiap bidang ilmu dibincangkan dalam ilmu hikmah tinggi juga. Hujah-hujah kewujudan Allah Ta'ala, bukti keesaannya, sifat-sifat Allah Ta'ala masuk dalam ilmu hikmah tinggi juga. Membincangkan berkenaan dengan roh, berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan jin, berkenaan dengan syaitan, hakikat semua ini pun bincang dalam hikmah tinggi kerana dia tak terkait dengan jisim kita ni. Kemudian bincangkan tentang hari kiamat pun termasuk dalam hikmah tinggi. Yang hikmah pertengahan, apa yang dibincangkan dalam hikmah pertengahan? Mana dia tahu? Hikmah pertengahan, dalam hikmah pertengahan yang berkaitan dengan matematik, ilmu geometri, ilmu kejuruteraan, pergerakan cakrawala, ilmu adat berkenaan dengan nombor, dengan angka, bilangan, aritmetik dan ilmu muzik. Ilmu muzik termasuk dalam hikmah pertengahan. Saya minat juga muzik ni. Tak ada lah pandai ataupun tahu, tapi bila kita dengar orang bincang tentang muzik tu suka. Ilmu muzik pun dia masuk juga. Dia ada sains di sebaliknya. Dan sains dia terkait dengan matematik. Panjang, tempoh, apa orang kata, nak panjangkan suara tu panjang mana, dia punya note dia tahu mana, key dia tahu mana. Itu semua ada kaitan dengan matematik. Di fil kharij, pada realiti, bila dia nak menyanyi, yang tu dia ada kaitan lah dengan jisim dia manusia. Tapi fil aqli, dalam akal, dia boleh untuk susun muzik tersebut, nak susun sekian-sekian.
Macam orang duk buat sesi muzik tu. Kemudian bila orang main barulah nampak kesan dia. Dan ulama kita pun mengarang ada satu kitab yang besar, Kitabul Musiqa. Tak silap saya lebih kurang dalam setengah depa Kitabul Musiqa. Dan memang banyak ahli-ahli muzik dari kalangan umat Islam. Antaranya adalah Ziryab, kalau tak silap. Ziryab ni adalah musician di Andalus yang asal daripada Masyriq, kemudian lari ke Andalus. Kerana apa lari? Kerana nak dibunuh oleh Tok Guru dia. Kenapa? Kerana cemburu. Tok Guru dia ni adalah ahli muzik Sultan pada ketika itu di Masyriq, di timur. Bila anak muridnya ini, Sultan tahu tentang anak muridnya, Sultan lebih cenderung ke anak murid, suka anak murid lagi. Jadi guru dia bagi amaran, kalau hang berani-berani nak kacau darjat aku ni, siaplah mati. Jadi apa yang jadi, dia pun lari ke Andalusia. Kalau tak silap nama dia Ziryab, lari ke Andalusia. Di sanalah dia jadi penyanyi bagi Sultan di Andalusia. Dan dia, kalau tak silap, ada juga mengarang dalam ilmu muzik. Dia ada membuat alat muzik dan dia yang menambah tali gitar daripada 4 jadi 5 kalau tak silap saya. Ziryab nama dia. Okay. Itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Tujuan dia sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya dalam Islam ni, Islam tak pernah nak memperkecilkan apa-apa ilmu. Yang penting tujuan ilmu tersebut ke mana. Kita mengaji ilmu tabi'iyah, ilmu sunnah jadi. Kita mengaji tentang tubuh badan kita contohnya. Ambil satu, ilmu sunnah jadi, ilmu sains tu, dalam ilmu tu mana yang paling bagus? Kita katakan ilmu dalam ilmu hikmah rendah tu yang paling bagus adalah ilmu berkenaan dengan tubuh manusia. Itu ilmu yang paling mulia kalau kita katakan. Kerana apa? Kerana subjek matter, subjek kajiannya yang paling mulia berbanding yang lain. Banding dengan tanah, banding dengan pokok, banding dengan binatang. Yang paling mulia itu adalah manusia. Jadi ilmu sains rendah tu yang paling mulia adalah manusia. Jadi ilmu apa yang kaitan dengan dia? Ilmu perubatan tubuh badan manusia, anatomi, ilmu bedah tubuh. Itu 2 ilmu tu, ilmu perubatan dengan ilmu bedah tubuh. Sebenarnya 2 ilmu. Okey, katakan ini adalah ilmu yang terbaik. Okay. Apa tujuan di sebalik ilmu tersebut? Tujuannya adalah untuk badan itu boleh kekal sihat. Itu tujuan dia, boleh kekal sihat. Jadi takkan habis dekat tu je. Kekal sihat boleh buat apa? Dia boleh meneruskan kehidupan dia. Dia boleh meneruskan kehidupan dia, dia buat apa? Dia boleh banyak makan, dia boleh banyak minum, dia boleh banyak melakukan hubungan dengan isteri dia, ataupun dia boleh mengaji, dia boleh menuntut ilmu. Mana satu? Kalaulah tubuh badannya untuk dia jaga itu untuk kekal, dia tahu tubuh badan dia takkan kekal. Sampai satu masa dia akan habis. Jadi itu bukan kelazatan hakiki. Itu bukan kebahagiaan hakiki daripada ilmu tersebut. Daripada ilmu sains semula jadi yang banyak, yang paling tinggi ilmu perubatan. Ilmu perubatan tu untuk kekalkan tubuh badan. Dia tahu akhirnya tubuh badannya akan hancur, akan mati. Buatlah ubat macam mana pun, mati takkan ada ubat. Kerana itu bila Nabi Isa AS tunjuk mukjizatnya menghidupkan orang mati, di zaman orang menguasai ilmu perubatan sampai ke penghujung ilmu, maka tahu ini adalah mukjizat. Kerana perubatan tak mampu untuk buat hal tersebut. Jadi apa tujuannya? Kalau untuk dia bersenang-senang, untuk dia hidup ini bersenang lenang di muka bumi, untuk dia puaskan nafsu syahwatnya, puaskan kemarahannya. Okey, kuasai orang lain. Ambil harta orang lain, puaskan nafsu syahwat dia, kahwin banyak ataupun makan banyak, minum banyak. Okey. Ternyata binatang yang lain makan banyak lagi, unta makan banyak lagi daripada dia. Lembu makan banyak lagi daripada dia. Okay. Kalau mengawan, sparrow burung apa? Sparrow tu lebih banyak. Imam Ghazali kata sparrow tu lebih banyak mengawan daripada manusia. Jadi dia takkan dapat penghujung nikmat, penghujung kebahagiaan daripada itu, dia takkan dapat. Jadi dia tahu itu bukan tujuannya. Bukan ilmu perubatan itu bukan tujuannya. Tujuan untuk menjaga diri. Jaga diri untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk nak kuasai orang lain, iaitu puaskan kemarahan jiwa dia tu. Dapatkan harta semua orang, jadikan semua orang di bawah kuasaan dia. Ternyata ada binatang lain yang lebih ganas daripada dia, yang lebih menggerunkan daripada dia. Dia takkan dapat penghujung kemarahan tersebut. Ataupun untuk ilmu, ataupun untuk dia mengenal kecantikan alam, akhirnya bawa sampai dia kenal ada yang menciptakan dia, ada yang menjadikan dia. Jadi di mana tujuannya?
Begitu juga ilmu matematik. Kalau dia kata, oh ilmu matematik lebih tinggi, tadi mungkin ilmu hikmah rendah. Ilmu matematik lebih tinggi. Kalau kita kata ilmu matematik lebih tinggi, di mana kebahagiaan ilmu matematik? Dia kata, oh nombor-nombor tu nilai-nilainya kekal. Okey, nilainya kekal. Tapi ternyata tadi masalah-masalah yang dibincangkan yang tak ada hal tersebut pada realiti, hanya ada pada akalnya. Benda tu hanya bermain di akal dia saja. Bila dia mati habis, benda tu tak ada. Benda tu tak kekal. Jadi di mana nikmat? Takkan kebahagiaan dia hanya sepanjang tempoh dia ada akal. Sepanjang tempoh dia hidup tu saja, takat tu saja. Di mana? Jadi akhirnya yang hakiki, yang kekal, yang abadi itu siapa? Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala, dia tahu Allah Ta'ala yang wajib ada. Sentiasa ada, kekal ada selama-lamanya. Sifatnya sentiasa berkuasa, kekal berkuasa. Kekal mentakdir. Kekal penuh teliti, penuh kecantikan dalam semua yang dia jadikan. Kekal penuh kasih sayang. Kekal segala sifat-sifatnya. Jadi itu yang kekal. Itu adalah as-sa'adatul abadiyatul haqiqiyah. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Jadi akhirnya dia dapat faham apa pun yang dia mengaji, sama ada ilmu tabi'iyat ataupun ilmu ta'alim, ilmu matematik, akhirnya adalah untuk dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa dia kepada Allah Taala, bawa dia kepada kebahagiaan yang hakiki. Itu sahaja. Jadi itu sebenarnya tujuan kita memahami perbahasan ilmu, pembahagian ilmu. Kita nampak di mana titik pertemuan antara ilmu, nak bawa ke mana. Ini adalah yang disebut sebagai tauhidic view ataupun an-nadratut tauhidiyah fil ulum. Kita kata pandangan tauhid di dalam ilmu. Ilmu itu semua bawa kepada satu. Syuhudul wahdah fil kathrah. Tengok satu dalam berbagai-bagai. Tengok banyak, semua ni nampak alam macam tak tersusun. Pokok, berada mata-mata, gunung, bukit bukau, haiwan ada mata. Tapi akhirnya kita tengok semuanya berada dalam satu sistem. Nak bawa kepada satu saja. Bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja pesan saya untuk hari ini. Yang salah, yang silap, kita dibetulkan. Minta maaf yang terlebih, yang terkurang. Kita kasar bahasa. Ya, sekadar itu saja. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz atas kepuntangan dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan kami juga pada pihak Lekor ingin minta maaf jika sebarang silap dan juga kelewatan dalam mengadakan sesi kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi masa hadapan. Dan sekali lagi kami pada pihak Lekor Asyairah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zainal Abidin kerana sudi meluangkan masa Ustaz pada pagi ini untuk berkongsi ilmu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua. Baiklah, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.